الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، عليك يا حبيب الله، عليك يا نبي الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan kitab. Dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti, kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin ala zaman, khususnya kepada Al-Imam Al-Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yang telah mengarang kitab Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah. Seterusnya kita hadiahkan kepada Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Thai, di Rohingya, di Marawi, di Indonesia. Seterusnya kita hadiahkan kepada Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
وعلى آله وأصحابه وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merapatkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini. Dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat. Dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung lagi bacaan kitab Bidayatul Hidayah yang telah dikarang kitab ini oleh Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Masih lagi perbincangan kita berkisar pada bab yang ketiga, adab-adab berwuduk. Adab-adab berwuduk, adab mengambil air sembahyang. Ke surat 32. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Syekh menyambung lagi kata-kata beliau. Kemudian basuhlah kedua tanganmu 3 kali sebelum engkau memasukkannya tangan ke dalam bejana dan baca olehmu doa. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minasy syu'mi wal halakah. Nah, ini tuan-tuan. Jadi bila kita nak ambil wuduk saja tuan-tuan, di antara adab yang telah disebut oleh Al-Imam Al-Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang pertama sekali kita disunatkan bersiwak. Kita beruk gigi kita, kalau bahasa kita beruk gigi, tapi lebih afdal dengan kita menggunakan siwak. Bersihkan gigi kita dengan siwak sebagaimana Nabi sebut. Nabi kata madharatun lil fami wa mardatun lir rabbi wa madharatun lisyaitan. Artinya bersiwak itu menyucikan mulut dan menyebabkan keredaan Tuhan dan membencikan bagi syaitan. Jadi selesai daripada kita bersiwak tadi, Syekh kata lagi, hendaklah nak mengambil wuduk tadi duduk pada menghadap kiblat di atas tempat yang sedikit tinggi supaya engkau tidak terkena percikan air. Ini tuan-tuan, di antara adab yang telah disebut oleh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali pada pertemuan kita lepas. Setelah kita bersiwak, hendaklah kita duduk dalam keadaan menghadap kiblat dan pada tempat yang tinggi supaya pastikan kita mengambil wuduk tadi tidak terpercik air yang jatuh tadi. Pada malam ini sambungan Syekh kata apa? Kemudian basuhlah kedua tanganmu 3 kali sebelum kau memasukkannya kedua tangan tadi ke dalam bejana. Jadi lepas kita duduk, kita bersiwak, kemudian kita duduk pada tempat yang tinggi menghadap kiblat, kemudian kita basuh 2 tangan. Basuh 2 tangan kita, pastikan bersih kedua-dua tangan. Kenapa disunatkan basuh 2 tangan tadi tuan-tuan? Kerana kedua tangan itu adalah alat untuk digunakan bagi bersuci. Sebelum kita ambil wuduk, nak basuh muka, nak
basuh dua tangan, basuh kepala, basuh dua kaki, maka nak membasuh segala anggota wuduk tadi, kita basuh dengan menggunakan tangan. Maka disebabkan menggunakan tangan tadi, disunatkan supaya kita basuh tangan terlebih dahulu. Kerana ditakuti takut kedua tangan kita tadi ada najis. Bila dia bernajis, maka sudah pasti tindakan dalam mengambil wuduk tadi akan terkena najis, akan bernajis. Sebabnya Syekh sebut dekat sini di antara adab sebelum mengambil wuduk, mesti pastikan kedua tangan tadi dibasuh terlebih dahulu. Dan baca olehmu doa. Ketika kita membasuh kedua tangan tadi, baca doa. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minasyu'mi wal halakah. Artinya, ya Allah, aku meminta akan Dikau akan tuah dan barakah, dan aku berlindung denganmu daripada sial dan kebinasaan. Jadi waktu kita basuh kedua tangan tadi, kita baca doa ni, ya Allah, aku minta akan Dikau akan tuah dan barakah, dan aku berlindung denganmu daripada sial dan kebinasaan. Jadi doa ni baca ketika membasuh kedua tangan tadi. Kenapa diminta sedemikian? Kerana tangan ni ialah tangan yang memberi dan tangan yang menerima. Tangan itu dua anggota yang diguna pakai untuk menerima dan juga memberi. Sebabnya kenapa bila kita berdoa, kita angkat tangan. Kita angkat dua tangan, tadah kedua-dua tangan tadi menunjukkan ada penerimaan, pengharapan yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila jika mana kita basuh, kita minta supaya kedua tangan ini Allah jadikan penuh dengan tuah dan juga barakah. Barakah ni apa tuan-tuan? Ziyadatul khair. Barakah ni ziyadatul khair, iaitu kebaikan yang lebih. Apa maksud kebaikan lebih? Iaitu benda sikit tetapi cukup. Itu yang barakah. Sikit, kalau bahasa kita, sikit cukup. Itu barakah. Dia makan sikit, kenyang, barakah. Dia makan 2-3 pinggan, tak kenyang-kenyang, itu tidak ada barakah. Itu sebab kenapa kita dituntut supaya baca bismillah, kemudian baca doa, minta pada Allah supaya Allah Ta'ala berkati makanan kita tadi. Kemudian tandanya bila kita makan, nak lihat baik ataupun tidak, barakah ada ke tidak pada makanan kita tadi, maka dapat dilihat dengan sedikit makan sudah mencukupi ataupun Allah dah bagi kenyang. Itu pada pemakanan. Begitu juga pada penghidupan, harta. Harta tak banyak. Hartanya tak banyak, sedikit harta tetapi cukup. Itu sebabnya kita ni diajar supaya meminta kecukupan, tetapi jangan kita minta kaya. Ya Allah, bagi aku kaya. Jangan minta kaya. Kenapa tuan-tuan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah ajar di dalam Al-Quran bagaimana peristiwa Qarun. Qarun ni tuan-tuan, pada peringkat awalnya dia dahulu seorang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, sepupu kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Cuma kehidupannya susah, dia orang susah. Tetapi kelebihan Qarun ni tuan-tuan, walaupun dia susah, dia pemurah. Dia pemurah, dia suka bantu orang. Kemudian pula tuan-tuan, disebut ulama bahawa suaranya sedap. Bila dibaca kitab-kitab Nabi Allah Musa alaihissalam, maka sudah pasti sesiapa yang mendengarnya akan tertarik. Ini kelebihan Qarun. Sampailah satu hari Nabi Allah Musa alaihissalam dalam perjalanan pergi nak menziarahi Qarun. Di tengah jalan tuan-tuan, tiba-tiba dia bertemu dengan seorang lelaki yang dalam keadaan menggendong sebuku roti. Dia gendong sebuku roti tuan-tuan. Lalu Nabi Allah Musa tanya, daripada mana? Daripada rumah Qarun.
buat apa aku hari ni tak ada makanan, aku minta pada Qarun, Qarun bagi aku sebuku roti. Jadi bila Nabi Allah Musa melihat sebuku roti tadi, dia pun berlalu pergi dan teruskan perjalanan ke rumah Qarun. Sampai di rumah Qarun, ditanya, kau dah makan ke belum? Lalu Qarun jawab, aku belum makan. Lalu Nabi Allah Musa tanya lagi, kalau kau belum makan, kenapa kau bagikan sebuku roti itu kepada lelaki tadi? Lalu Qarun kata, aku tak mampu melihat sahabat-sahabat dalam keadaan lapar dan aku kenyang, dia kata. Jadi aku berikan sebuku roti yang aku ada supaya sahabat-sahabat tadi boleh makan. Baik tak? Baik tuan-tuan, sangat baik suatu Qarun miskin. Lalu Qarun minta, wahai Musa, mintalah doa pada Allah SWT supaya Allah bagi aku kaya. Bila aku kaya nanti, aku boleh tolong lebih berganda-ganda kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita nanti. Tuan-tuan biasa dengar ayat ni. Biasa dengar ayat ni. Doalah supaya saya kaya, supaya bila saya kaya nanti, lebih banyak saya tolong orang. Ni biasa. Ni ayat ni tuan-tuan dah diguna pakai lama dah oleh Qarun. Dia akan tolong tak? Dia tak akan tolong tuan-tuan. Tak akan tolong. Orang yang cakap macam ni tuan-tuan tak akan berlaku. Allah dah lakarkan dah. Jadi akhirnya Nabi Allah Musa kerana melihat keadaan Qarun tadi yang memang seorang pemurah, baik, beriman, akhirnya Nabi Allah Musa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Minta pada Allah supaya Allah berikan Qarun kaya. Lalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang Allah berikan kepada Harun dan Nabi Allah Musa alaihissalam, apa ilmu tersebut? Ilmu yang boleh melentur emas. Ilmu boleh lentur emas. Dan ilmu itulah yang diajar oleh Nabi Allah Harun dan Nabi Allah Musa kepada Qarun, sehingga Qarun boleh melentur emas. Dengan dia ada ilmu teknik melentur emas, dia buat emas tuan-tuan. Dia buat emas dan akhirnya hari demi hari Qarun semakin kaya. Bukan kaya sahaja, bahkan gudang dunia tu tuan-tuan, perbendaharaan dunia itu Allah bagi pada Qarun. Tidak ada kaya pada orang lain. Kaya tak kaya, perbendaharaan dunia diberi pada Qarun. Jadi bila Qarun tadi tuan-tuan semakin lama semakin kaya, semakin lama semakin kaya, sahabat-sahabat datang sebagaimana biasa. Tetapi suasana penerimaan Qarun tidak sebagaimana sebelum ni. Kalau sebelum ni orang datang, Qarun tak ada makanan, sanggup diberi apa yang dia ada, tapi kali ni tidak. Tidak lagi sebagaimana dulu. Dia dah mula rasa kedekut, dia mula berkira-kira, dia mula sayang pada harta dia. Sampaikan cerita ni tuan-tuan sampai kepada Nabi Allah Musa AS. Bila sampai pada Nabi Allah Musa datang jumpa Qarun, tegur Qarun. Dia tegur Qarun supaya jangan kedekut dengan harta. Apa kata Qarun? Ni harta aku yang cari. Tuan-tuan biasa dengar ayat ni. Ni ayat copy paste ni tuan-tuan. Ni harta aku yang cari, aku yang usahakan. Sampailah peringkat kemuncak tuan-tuan, Allah SWT syariatkan ibadah zakat. Datang Nabi Allah Musa bagi tahu Qarun, wahai Qarun, Allah SWT syariatkan ibadah zakat dengan nilaian 1000 dinar 1 dinar. Ada 1000 dinar, kena keluar zakat 1 dinar. Banyak tak? Tak banyak kalau 1000 dinar. Tapi masalahnya Qarun ni dah bermilion-milion dinar. Jadi dia kena keluar ribu-ribu dinar. Maka makin banyak Nabi Allah Musa perintah pada Qarun. Qarun tak nak keluar, masih lagi mengeluarkan alasan yang sama. Ni harta aku, ni aku yang cari, aku yang usahakan. Kenapa mesti aku kena keluarkan pula untuk bayar zakat dan sebagainya. Jadi dengan keadaan tadi Nabi Allah Musa marah, rasa tak selesa, rasa marah. Lalu akhirnya Nabi Allah Musa keluar daripada istana gudang rumah besar Qarun tadi, dan dia berdoa pada Allah SWT, wahai Allah, hari ini aku serahkan segala urusan Qarun ini pada Engkau, wahai Allah. Dia minta. Jadi bila Nabi Allah Musa dah terlalu marah tadi tuan-tuan, diserahkan urusan tadi, akhirnya Qarun ni Allah benamkan dia sikit demi sikit. Mula-mula dibenamkan tuan-tuan sampailah ke buku lali kaki. Mata kaki itu tuan-tuan sampai ke situ. Nabi Allah Musa daripada luar perintah, wahai Qarun, taubat pada Allah.
Bayarlah zakat. Qarun kata, kenapa aku nak bayar zakat? Cuba bayangkan tuan-tuan, dah terbenam. Lalu Qarun kata, Nabi Allah Musa kata, wahai Allah, aku serahkan urusan Qarun ni pada engkau. Lalu Allah benam dia sampailah kepada lutut kaki dia. Dia minta lagi, Nabi Allah Musa minta, wahai Qarun, taubat pada Allah, kembali pada Allah dan bayar zakat. Qarun kata, kenapa aku nak bayar zakat? Dah terbenam ni tuan-tuan sampai lutut ni. Lalu Qarun cakap, Nabi Allah Musa kata, aku serah pada engkau wahai Allah. Allah benam sampai ke pinggang. Sampai ke pinggangan Qarun tuan-tuan. Nabi Allah Musa datang, wahai Qarun, taubatlah pada Allah, bayar zakat. Tak, dia kata, aku tak nak. Ni harta aku. Nampak tuan-tuan? Dah sampai pinggang tu Allah benamkan, masih dia kata, tak, dia kata, ni harta aku yang cari. Lalu Nabi Allah Musa kata, wahai Allah, kau benamkanlah habis sampailah ke dada tuan-tuan. Akhirnya terbenam Qarun dan pembantu dia. Yang lain dapat selamat kerana mereka semua tinggalkan Qarun. Jadi terbenam Qarun mati tak? Tak. Dalam tafsir menyebutkan Qarun tidak mati. Allah benam Qarun, setiap saat detik akan terus terbenam sampai bila tuan-tuan? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kerana Allah Ta'ala nak siksa Qarun dan Allah nak beri pengajaran besar kepada kita bagaimana jangan sesekali minta kaya. Minta cukup. Ya Allah, cukupkan keperluanku sebagaimana yang kau reda ya Allah. Sebab benda ni jelas tuan-tuan. Perkara ni jelas Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia tu dijadikan dalam keadaan halu'a. Halu'a ni apa tuan-tuan? Tergopoh gapah. Suka tergopoh gapah. Ini sifat manusia. Sebabnya Nabi Allah Adam AS disebut oleh para ulama, ketika Israel masukkan roh ke dalam jasad sampai ke mata, kemudian sampai ke hidung, dia bergesim, Allah ajarkan sebut Alhamdulillah. Nabi Allah Adam pun menyambut dengan Alhamdulillah, mengikuti ajaran tadi dengan Alhamdulillah. Allah jawab dengan Yarhamkallah. Kemudian dimasukkan lagi roh sampai ke dada. Kemudian dada dah mula berkocak dengan jantung dan segala isinya. Kemudian sampai ke perut. Ulama sebut sampai saja ke pinggang. Belum habis sampai ke pinggang, Nabi Allah Adam dah mula menolak-nolak tangan nak berdiri. Menolak-nolak tangan dia nak berdiri. Ketika tu tindakan Nabi Allah Adam AS sampaikan ditegur oleh Allah. Sabar Adam, jangan tergopoh gapah. Ni anak cucu Adam ni, dia tergopoh gapah. Mudah menghukum, mudah menilai, mudah buat hukuman, mudah buat tindakan, sehingga akhirnya dia rasa malu. Itu sebabnya jangan tergopoh gapah dalam segala tindakan. Sabar. Allah Ta'ala sebut lagi, idza massahu syarru jazu'a. Ni sifat manusia. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila Allah bagi dia kesusahan, kepayahan, dia jazu'a. Apa dia jazu'a? Iaitu putus asa. Dia akan putus asa tuan-tuan. Bila Allah Ta'ala uji dia sikit, dia cepat sangat putus asa. Cuba bayangkan tuan-tuan, dia berjalan selama 40 tahun. 40 tahun dia berjalan. Jalan. Kemana saja dia tak jalan tuan-tuan. Kemana saja dia tak berlari. Kemana saja dia tak melompat. Tiba-tiba satu hari tuan-tuan, dia kenalah satu grup, nama dia Go Out. Grup Go Out. Tak boleh berjalan. Sakit dah 2 minggu tak jalan-jalan. Gout. Cakap go out tak tahu. Gout. 2 minggu tuan-tuan, macam-macam ubat dia makan. Daripada klinik ke hospital, cocok pun tak jadi apa semua sekali. Jadi kawan-kawan masjid datang ziarah. Apa cerita? Tuan-tuan, bagaimana keadaan ketika tu? Dia akan jawab macam ni. Tak tahulah. Dah nak mati dah itu. Cuba bayangkan tuan-tuan. Baru 2 minggu tak jalan. Yang selama ni dia berjalan 40 tahun tuan-tuan. Ke hulu ke hilir kat mana saja yang tidak diinjak dan dipijak. Tapi bila 2 minggu tak berjalan tuan-tuan, rasa-rasa macam dah nak mati.
Tak tahu dah dia kata. Rasa-rasa. Ini dia Allah Ta'ala gambarkan. Iza masfahu syarru jazu'a. Bila diberikan kesusahan, dia mudah sangat putus asa. Wa iza masfahul khairu manu'a. Dan apabila diberikan kesenangan, kebaikan, manu'a, dia kedekut. Ini tuan-tuan. Dia kedekut. Allah bagi dia kesenangan, dia kedekut. Illal mutallin, kecuali orang solat. Orang solat tuan-tuan, dia akan melepasi 3 sifat tadi. Dengan solat, maka ketika tu tuan-tuan, dia tidak akan tergopoh-gapoh. Dengan solat, dia tidak akan cepat berputus asa. Dengan solat, dia tak akan cepat tuan-tuan kedekut. Tapi kalau dah solat, masih lagi tergopoh-gapoh. Dengan solat, masih lagi ada sifat putus asa. Dah solat dah tuan-tuan, masih lagi ada sifat kedekut, maka solat dia tu ada masalah. Solat dia tu ada masalah. Peliklah ustaz orang rumah. Ni biasa orang rumah kuliah muslimat. Tuan-tuan tak tahu dia mengata belakang. Ustaz, suami saya solat kat masjid dah 20 tahun ulang kali. Tapi saya peliklah ustaz. Kenapa? Dia 20 tahun dia solat ustaz, tapi kedekut. Kedekut dia luar biasa. Makin tua makin kedekut. Tangkai jering tu ustaz, jering tu pun lama-lama masak juga kat atas. Dia tak masak-masak ustaz. Kenapa ustaz? Kata sembahyang boleh jadikan dia itu pemurah ataupun mengeluarkan daripada sifat kedekut. Jadi tuan-tuan, solat tu solat yang bagaimana? Solat yang Allah Ta'ala sebut dekat sini, solat yang betul-betul sempurna. Bukan hanya sekadar sah, tetapi diterima. Setiap solat yang sah belum tentu diterima. Setiap solat yang diterima sudah pasti sah. Maka ulama sebut kalau katalah 3 perkara tadi masih ada dalam keadaan dia dah melaksanakan solat, maka solat dia ada masalah. Apa masalah dia? Ulama sebut setidak-tidaknya 2 perkara tuan-tuan. Yang pertama masalah ikhlas, dan yang kedua masalah ilmu. Dilaksanakan solat dalam keadaan tidak ada ilmu. Hanya sekadar ikut-ikutan. Dia pun tak tahu mana rukun, dia tak tahu mana sunat, dia tak tahu mana makruh, dia tak tahu kat mana yang batal. Jadi solatnya 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun dia solat, rupanya hanya sekadar dia ikut saja, tak lebih hanya seperti burung kakak tua yang sebut Assalamualaikum. Kan, burung kakak tua tu sebut Assalamualaikum. Itu dia tuan-tuan. Kenapa? Beza burung kakak tua mengucapkan salam Assalamualaikum dengan kita ucap Assalamualaikum. Burung kakak tua tu dia hanya sekadar ikut-ikut. Kita beri salam atas dasar ilmu. Ilmu itulah yang membezakan di antara kita dengan burung kakak tua. Gitulah solat. Jadi solat berhati-hati tuan-tuan. Jadi kalau katalah 2 perkara tadi, ikhlas dan juga ilmu, tidak ada dalam dia melaksanakan solat, maka solat tadi seperti mencurah air di atas daun keladi, tidak memberi apa-apa impak kebaikan, bahkan datangnya sebagai satu mudarat. Jadi itu tuan-tuan, kita jangan minta kaya, kita minta Allah cukupkan sebagaimana Allah redha dan Allah suka. Minta cukup. Berhati-hati tuan-tuan, kerana takut-takut kalau Allah datangkan kaya atas kita, kekayaan tadi ditakuti takut datang sebagaimana kekayaan yang Allah berikan kepada Qarun. Ini disebabkan dalam doa Syekh ajar pada kita, inni as'alukal yumna wal barakah. Ya Allah, aku minta akan dikau akan tuah dan juga barakah. Dan aku berlindung denganmu daripada sial dan kebinasaan. Ini tadi lawan daripada barakah tadi, ditakuti apa yang dia dapat pada 2 tangan tadi, datangnya dengan kesialan dan juga kebinasaan. Setiap apa sesuatu perkara yang datang pada 2 tangan kita ni tuan-tuan, pertama kita kena yakin bahawa dia datang daripada Allah. Apa sekalipun, setiap apa sekalipun yang datang pada 2 tangan kita ni tuan-tuan, segalanya datang tu daripada Allah. Yakin. Kemudian setiap apa yang datang daripada Allah kepada kita ni pula tuan-tuan, ada datang dengan 2 keadaan. Pertama, dia datang sebagai satu rahmat, dan yang kedua, dia datang sebagai satu istidraj. Ini kena berhati-hati.
Macam mana kita nak tahu tu rahmat? Iaitu sesuatu yang Allah datangkan pada dua tangan, maka sesuatu yang kita dapat tadi menjadi sebab semakin dekat hampir diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesuatu itu dipanggil rahmat. Sesuatu yang datang pada dua tangan kita dan membuatkan kita semakin leka dan lalai, jauh daripada Allah, maka sesuatu itu dipanggil istidraj. Apa benda itu tuan-tuan? Semua benda, apa sekalipun, sampaikan taat sekalipun yang nampak pada dua mata, tapi kalau ketaatan tadi ataupun ibadah tadi membuatkan dia leka dan lalai dan akhirnya dia semakin jauh daripada Allah, maka ibadah tu pun dikira sebagai satu istidraj. Itu sebab berhati-hati. Satu hadis kursi Allah datangkan dalam kitab Ziarah ke Alam Barzah. Allah Ta'ala sebut tuan-tuan, takut hadis tu, sangat-sangat takut. Memberikan peringatan yang sangat jelas daripada Allah. Allah kata, bila aku nakkan sesuatu, bila aku nakkan seseorang itu, aku nakkan seseorang itu kebaikan ke atas dia. Allah nakkan dia baik. Apa maksud nak baik? Iaitu Allah nak berikan dia syurga. Allah nak masukkan dia dalam syurga. Allah Ta'ala sebut, maka aku akan jadikan kehidupannya sesusah-susah kehidupan. Allah jadikan hidup dia sesusah-susah kehidupan. Sehingga ulama kata, bahas dalam kata-kata tadi, sampai tahap dia nak beribadah pada Allah pun susah. Dia nak bangun malam susah, dia nak berzikir wirid susah, berat, dia nak baca Quran susah, tapi dia baca Quran juga tapi susah. Sampai tahap waktu hujung usianya, dia berada dalam sakaratul maut, ketika tu ada lagi sebesar zarah kejahatan ataupun maksiat yang tinggal. Maka ketika itu Allah akan jadikan kematian dia sesakit-sakit kematian, supaya sebesar zarah maksiat tadi terhapus. Bila tika mana dia mati, maka Allah bawa dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah sebut. Kemudian rentetan daripada kata-kata itu Allah Ta'ala sebut lagi, jika aku tidak mengkendaki kebaikan atas seseorang, aku tak nak kebaikan atas dia. Apa maksudnya tuan-tuan? Allah nak campakkan dia dalam neraka. Allah nak campak dia dalam neraka. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Akan kujadikan kehidupan dia sesenang-senang kehidupan. Ulama sebut apa? Sampai tahap dia nak beribadah pun mudah. Bangun malam mudah, puasa siang sunat mudah, nak bersedekah mudah, sampai tahap macam tu. Harta dia mudah, kedudukan dia mudah, suami dia baik, isteri baik, anak-anak baik. Berhati-hati tuan-tuan. Akan kujadikan semudah-mudah kehidupan, sampai ketika dia berada dalam sakaratul maut tadi, ada sebesar zarah lagi kebaikan. Ada sebesar zarah lagi kebaikan. Maka aku akan jadikan kematian dia tu semudah-mudah kematian. Semudah-mudah kematian. Sehingga sebesar zarah kebaikan yang tinggal itu terhapus. Yang tinggal hanyalah kejahatan dan maksiat. Dan akhirnya bila dia mati, akan kucampakkan dia ke dalam neraka. Apa yang tuan-tuan timbul soalan? Dah ibadah pun kena campak dalam neraka. Tuan-tuan, Allah nakkan kebaikan atas seseorang tu, dia jadikan sesusah-susah, sampai tahap ibadah susah. Kerana Allah nilai bukan kita laksana ibadah. Allah bukan nilai kita buat ibadah. Allah nilai sejauh mana mujahadah, susah kita dalam nak melaksanakan ibadah. Tuan-tuan datang masjid, senang tak? Hati-hati. Kerana apa? Realiti orang beriman dan Allah suka bila dia mujahadah. Orang naik motor datang masjid dengan orang jalan kaki beza. Orang jalan kaki dengan orang naik kereta beza. Orang naik basikal susah. Itu semua tu ada pandangan Allah. Bila dia sampai masjid, Allah Ta'ala tak nilai di situ. Sampai ke tak sampai, itu bukan nilaian Allah. Kerana sampai ke tak sampai, itu hak Allah. Ya Allah nilai sejauh mana dia mujahadah. Itu maksud mujahadah, iaitu kesungguhan dia dalam nak melaksanakan satu-satu ibadah. Itu sebabnya semakin susah kita nak melakukan ketaatan pada Allah SWT,
semakin besarlah nilaian Allah terhadap seseorang tersebut. Allah nilai pada mujahadah. Itu sebabnya bila kata senang saja tuan-tuan, berhati-hati. Takut-takut, walaupun nampak benda tu baik, tapi hakikat dia adalah istidraj. Satu. Yang kedua, bila terlalu senang sangat tuan-tuan dalam melakukan ketaatan pada Allah SWT, perkara paling ditakuti dan sepatutnya sangat-sangat berhati-hati, iaitu takut-takut di dalam tu ada unsur jenayah besar. Apa maksud unsur jenayah besar? Iaitu bila dia mudah dalam melakukan ketaatan, solatnya mudah, baca Qurannya mudah, puasa sunatnya mudah, semua mudah tuan-tuan. Akhirnya takut-takut di situ timbul dan tumbuh putik-putik takabur, rasa takabur, rasa besar diri. Itu sebab Allah rosakkan seseorang itu bukan sebab dia minum arak, bukan sebab dia melakukan zina, tetapi cukup dengan Allah datangkan mudah di dalam melaksanakan ibadah, sudah cukup Allah rosak dan Allah Ta'ala hancurkan dia sampai tahap kematian. Itu sebabnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam dia kata, aku tak tergamak nak minta pada Allah SWT supaya Allah jadikan kematian aku mudah. Aku tak tergamak nak minta pada Allah supaya Allah mudahkan kematian aku. Azan. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tuan-tuan, dia cakap, aku tak tergamak nak minta pada Allah supaya Allah mudahkan kematian. Kenapa tuan-tuan? Sayyidatina Aisyah kata, aku sendiri melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, seorang rasul, seorang kekasih Allah. Tak ada Rasulullah, tak ada alam ni tuan-tuan. Tak ada Rasulullah, tak ada alam ni. Allah jadikan alam, syurga, neraka, arash, sampaikan Azazil, syaitan, iblis tu sendiri Allah jadikan sebab Rasulullah.
Kalau tak ada Rasulullah, tak ada alam ni. Tetapi walaupun Rasulullah ni kekasih Allah, tetap dia juga melalui kematian dalam keadaan susah, sakit. Kita tahu bahawa Rasulullah SAW ni tuan-tuan, sifat sabar dia sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi, dan tidak ada seseorang pun yang boleh menandingi sabar yang ada pada Rasulullah SAW. Hebatnya sabar Rasulullah. Tetapi ketika Rasulullah SAW melalui kematian, sakaratul maut tu tuan-tuan, boleh lagi Rasulullah kata sakit, kerana terlalu amat sakit. Sakit tak sakitnya sakaratul maut ni tuan-tuan, sehingga Rasulullah SAW pernah menggambarkan bahawa sakaratul maut ni bila kita lalui saja tuan-tuan, sampai tahap kita bangkit besok ke akhirat, kebangkitan kita itu bangkit dalam keadaan masih lagi merasai sakit mati. Sakit lagi mati. Sebabnya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dia kata apa? Aku melihat Rasulullah sendiri lalui kematian ataupun sakaratul maut sebegitu sehingga aku tak tergamak nak minta kepada Allah supaya Allah mudahkan kematian. Tak tergamak. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas kata apa? Sakaratul maut ni tuan-tuan adalah ibadah kebaikan yang terakhir sekali Allah Ta'ala sediakan kepada orang beriman. Ibadah yang terakhir, kebajikan yang terakhir. Dia kata, kebajikan yang terakhir. Jadi semakin susah, semakin sakit, semakin berat sakaratul maut seorang itu, ketika itulah pahala sangat-sangat berganda dan juga keampunan Allah seluas-luasnya kepada seseorang atas sakit yang terlalu amat. Semakin sakit yang dilalui ketika berada dalam sakaratul maut. Sayyidina Anas radhiyallahu kata, inilah kebajikan yang terakhir. Kalau dipandang remeh dan minta dimudah-mudahkan, takut-takut kebajikan akhir ini terlepas begitu sahaja. Ini gambaran tuan-tuan bagaimana sakaratul maut yang digambarkan oleh Nabi SAW, Sayyidatina Aisyah dan juga Anas radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada malam ini. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah berikan kita kefahaman yang baik, diberikan taufik hidayah, inayah, dan Allah berikan kebaikan kepada kita, pasangan, anak keturunan, sahabat handai, jiran, seluruh masyarakat yang beriman pada Allah. Semoga baik di dunia, baik di akhirat. Dan jangan sampai Allah berikan kedua tangan kita sesuatu yang menjadi sebab datangnya murka Allah. Dan kita harapkan setiap apa yang Allah berikan pada dua tangan kita adalah menjadi sebab untuk datangnya rahmat Allah, redha Allah, dan juga segala kebaikan daripada Allah SWT ke atas kita semua, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Semua maaf di atas segala salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih kafaratun subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.